Isu Linux terus menghangat dan kita lihat perdebatannya telah berlangsung sejak sekian lama. Berikutan himpunan yang menentangnya juga telah menghangatkan kembali isu ini. Bahkan perdebatannya telah pun berlangsung. Namun, kita melihat apa yang ada di YouTube, apa yang ada di Facebook, apa yang ada di web dan juga blog, seringkali tidak dipertemukan. Justru perdebatan hujah yang sama ada menyokong atau menentang Linux seringkali diperdebat, dibentangkan secara terpisah. Kerana itu Bicara Rakyat mengambil inisiatif untuk mempertemukan dan melihat pertemuan kedua idea ini, justru membuka laluan ini kepada para penonton menilai dan melihat sendiri kewajaran atau tidak Linux terus dibangunkan di JTM. Untuk jualan itu anda menyaksikan Bicara Rakyat pada malam ini. Kita bercakap, fokus kita adalah Linux. Pandangan anda boleh dapatkan pautannya di Facebook dan di Twitter. Lontarkan pandangan di situ. Seringkali apa yang diperdebatkan secara atas talian berlangsung selama berhari-hari dan kami menjangkakan perdebatan yang sama akan berlangsung bermula pada malam ini. 3 panelis kami bawakan. Yang pertama adalah merupakan otoritinya sendiri dari AELB atau Lembaga Pelaksanaan Tenaga Atom, Ketua Pengarahnya Yang Mulia Dato' Abdul Aziz Raja Adnan. Kita berikan tepukan kepada awal ini Dato' sudah memberi isyarat kepada saya. Dia kata lampu ini ada torium. Jadi selamat kepada Dato', kita di bawah ni. Selamat berjam. Selamat Dato'. Kalau Dato' kata selamat, saya percaya Dato'. Terima kasih Dato' kerana hadir pada malam ini. Panelis yang kedua berada di tengah-tengah. Kita bersama dengan Yang Berhormat Pujah Saleh, Ahli Parlimen Kuantan. Kita beri tepukan kepada Yang Berhormat. Apa khabar lagi pada malam ini? Baik. Jadi kita memanfaatkan ruang untuk mendengar juga hujah dari pihak YB. Terima kasih. Dan di hujung sana kita bersama seorang pemuda Tan Keng Liang, merupakan Ketua Pemuda Gerakan Kedah. Kita berikan tepukan kepada dan katanya ingin benar bersama dengan Wajib Fauziah membincangkan topik ini. Jadi kini berada di sini, bagaimana Tan? Okey. Saya rasa ini satu peluang yang baik untuk kita bersama untuk bincang isu yang merupakan satu isu nasional ini. Okey. Kita lihat bagaimana kesudahan perbincangan ini. Dan tidak mustahil melihat kepada kompleksiti perbincangan ini. Saya kira mungkin jika ada kesempatan kita menyediakan perbincangan ini secara bahagian. Ini bahagian pertamanya. Mungkin akan ada susulan. Mudah-mudahan ada peluang itu. Kerana akhirnya kita ingin masyarakat faham. Kerana kami melihat bahawa terdapat salah faham yang sangat jelas juga di kalangan di lapangan. Kami meninjau di Kuantan misalnya, ada yang mengatakan bahawa ini merupakan reaktor nuklear, loji nuklear, bahkan dia tidak. Ada yang mengatakan bahawa ini apa yang berlaku di Fukushima akan berlaku kepada kita. Jadi sebelum saya bermula dengan Wadi Fauziah dahulu, kita melihat perdebatan ini panjang. Wadi sudah menjawab, dibalas, dijawab lagi, tetapi masih berterusan perdebatan itu. Di dalam siri perdebatan yang panjang itu, yang terpisah-terpisah itu, sehingga kepada saat ini Wadi, apa lagi kebimbangan yang ada pada pihak YB kalau boleh dibutirkan secara poin-poin tertentu. Terima kasih. Saya ingin memulakan bicara ini dengan bercakap mengatakan bahawa isu rare earth ataupun tanah nadir. Saya ingin menggunakan tanah nadir di sini. Sebab selama ini orang menggunakan perkataan nadir bumi. Sebab rare as in nadir dan earth as in tanah. Itu tanah nadir. Jadi dalam isu tanah nadir ini selalunya kita hanya melihat daripada satu sudut, iaitu keselamatannya dilihat dari sudut radiasi. Ya? Saya ingin membawa perspektif bahawa isu melihat keselamatan rare earth refinery yang seperti jadi bukan isu radiasi yang wajib terkenal. Saya ingin kekenalkan bahawa ini isu yang multifaceted ataupun isu yang melibatkan pelbagai facet ataupun aspek. Kerana kita tengok ya dalam kebelakangan ini, pada mula-mula dulu AELG mostly saja yang buat pernyataan. Kemudian AELG bergabung dengan MITI. Mutakhir ini kita lihat AELG mostly, MITI, Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Alam Sekitar. Itu menunjukkan bahawa DOE juga regulator, Jabatan Alam Sekitar juga regulator, Kementerian Kesihatan juga ada terlibat kerana ianya melibatkan kesihatan awam. Kementerian Alam Sekitar kerana ia melibatkan environment ataupun alam sekitar. AELB kerana ia melibatkan atom, Atomic Energy Licensing Board ataupun radiasi yang secara simpelnya. Dan juga MITI kerana MITI yang bawa Lancaster Malaysia. Jadi itu sudah menunjukkan bahawa ianya multifaceted. Kita harus lihat isu land ini dari pelbagai sudut. Dan silapnya apabila kita cuba mengatakan land itu selamat, apabila melihat dari sudut radiasi sahaja. Kerana kalau kita tengok daripada awal lagi, apabila kita tengok ya, saya baca
lesen yang diberikan kepada Ashton Rare Earth. Ashton Rare Earth ini diambil alih oleh Lynas. Dan Lynas membeli lombong di Mountain Well ataupun di Pegunungan Well. Dan di sini ada 41 komitmen kita lihat, di mana di Australia pada tahun 1992 Lynas sudah kena ikut pelbagai perkara. Dan regulator, sebelum kita pergi ke situ, regulatornya yang utama ialah EPA, Environmental Protection Agency. Regulator nombor 1, the lead agency ialah Environmental Protection Agency. Tetapi di Malaysia, lead agency ialah AELB. Di situ ada perbezaan. Soalan saya kepada Wadi. Wadi bermula dengan membezakan antara nadir bumi dan tanah nadir. Apa beza? Sebenarnya apabila perkara rare earth ini datang ke Malaysia, orang Malaysia tak pernah dengar. Betul. Dan ramai di Malaysia cuba memberikan bahasa interpretasi ataupun bahasa Melayu. Apa masalahnya? Apa beza antara dua? Bumi itu as in bumi. Tetapi tanah ni rare earth ialah tanah. Dari segi bahayanya kepada masyarakat? Bukan bahaya, dari segi istilah. Jadi tidak ada masalah dari segi penggunaan istilah ni, saya kira kita perlu pertamanya betulkan istilah. Sebabnya kalau istilah pun kita tak boleh nak betulkan, tentu sekali akan berlaku silap faham yang lebih banyak. Jadi saya rasa pihak yang bertanggungjawab perlu betulkan istilah ini. Sebab memang orang tak pernah dengar tentang rare earth sebelum ini. Datuk, ada bahayanya perbezaan istilah ini, itu satu. Kemudian EIA dan juga elemen multifaceted ini. Mungkin dia lebih bagaimana? Persoalannya ialah bukan nadir bumi ataupun tanah nadir dan sebagainya. Dia tidak berlari-lari. Benda nadir bumi, PS ni tidak berlari. Tapi apa kita melombong emas, fosfat, biji timah dan sebagainya, kita bersama-sama mengeluarkan thorium dan uranium. Yang itu yang kita dan yang itu yang kita dan meletakkan dia di situ. Jadi pada saya nadir bumi atau itu tidak ada. Keduanya ialah mengenai standard yang kita pakai. Bila kita menggunakan satu standard keselamatan antarabangsa, dia telah merangkumi kesemua aspek. Bila sesuatu kesan radiation itu dilaporkan kepada UNSCEAR, iaitu United Nations Scientific Committee on Effects of Radiation, dia akan melalui pakar-pakar, baik pakar-pakar perubatan, pakar fizik, pakar kimia dan sebagainya, dan mereka tetapkan apakah tahap keselamatan yang perlu diikuti dan perlu dipatuhi. Dan pada peringkat ini Datuk dianggap selamat kalau dia mengikuti standard keselamatan ini. InsyaAllah dia mengikut standard yang ditetapkan. Dia mematuhi, dia terpaksa mematuhi baik kita punya keperluan perundangan, standard antarabangsa dan juga amalan tertuju. Ini adalah dan mereka jika dikawal, jika dipantau, mereka mematuhi semua. Saya tidak seharusnya tidak ada. Wadi Polteh menyebutkan tadi bahawa isu ini isu multifaceted, tidak memadai sekadar AELB. Di dalam lembaga pesanan tenaga sendiri, Kementerian Kesihatan diwakili oleh penggalan Ketua Pengarah ini, Datuk Dr. Menteri Shah. Jadi sudah ada. Di dalamnya ada juga engineer, ada juga chemistry. Saya pun berlatar belakang perubatan. Dan ini adalah penting. Kita melihat sesuatu lebih bukan saja dari segi kesan sinaran daripada manusia, tapi keseluruhan, baik pada environment, baik pada kerja, baik pada tuan-tuan yang ada di. Boleh saya sebut begini Datuk, justru pendekatan yang dilakukan oleh kerajaan pada peringkat ini terhadap dinas sudah multifaceted. Apakah boleh kita sebut begitu? Kita menggunakan standard-standard yang telah mengambil ke semua bidang-bidang. Okey. Tak. Bagaimana melihat isu ini? Pendekatan multifaceted yang disebutkan oleh Wadi. Komentar apa? Tapi isu yang ni sama ada perlu multifaceted atau tidak bukan persoalan yang penting dari sekarang lah. Apa yang perlu adalah kita kena melihat sudut saintifik daripada pakar-pakar. So, nak kata multifaceted tidak tepat, tidak masalah. Kita kena lihat apakah keputusan dan bukti-bukti saintifik daripada pakar-pakar tersebut. Saya nak libat sikit lah berkenaan dengan sama ada sudah diambil kira pandangan pakar-pakar pelbagai. Saya nak tanya, kenapa kita tak buat health impact assessment?
Kenapa kita tak buat social impact assessment? Kenapa kita tak buat detailed environmental impact assessment? Kenapa kita luluskan beri EOL kepada liner dalam keadaan detail EIA sudah diwajibkan ke atas industri seperti land? Saya nak pergi kepada apa yang Datuk cakap berkenaan dengan amalan best practice. Apabila liners datang ke Malaysia pada 2007, pada ketika itu kita tidak ada benchmark, kita tidak ada best practice ataupun amalan terpuji yang kita nak tengok. Kita hanya boleh melihat kepada negara China, dan tentu sekali negara China bukan merupakan amalan terpuji ataupun benchmark yang kita nak lihat. Tetapi sekarang kita dah ada Modicop, Arafura yang sedang di dalam pembinaan, yang sedang sudah ada pun proposal mereka. Saya nak tanya, kenapa di Modicop kita ada zero wastewater? Di Arafura kita ada zero wastewater. Di Ashton dulu pun, dalam proposal Ashton pun mengatakan bahawa ada leaching ke dalam groundwater, 10% leaching. Dan kita membenarkan 500 tan satu jam air liquid discharge untuk dikeluarkan masuk ke dalam sungai. Saya tak tanya tentang amalan terpuji. Jadi apa amalan terpuji just practice yang kita ikut? Jadi what is our benchmark? Wadi, saya telah pergi ke Gebeng dan saya mendapati itu kawasan industri. Adakah YB akan mengenakan standard yang sama, health impact assessment, social impact assessment terhadap setiap satu kilang yang tengah beroperasi, bahkan yang kemudian yang akan beroperasi, ataupun YB hanya memilih dinas sahaja? Social impact assessment, health impact assessment adalah sebahagian daripada DPA. Adakah ia telah dilakukan untuk kilang-kilang yang lain? Apabila kilang itu termasuk dalam list of prescribed activity, maka seharusnya oleh kerana rare earth refinery ataupun rare earth ini satu industri yang baru di Malaysia, maka pada awal mereka datang, DCEI bukan termasuk di dalam list of prescribed activity. Ianya hanya dimasukkan oleh Kementerian Alam Sekitar pada tahun Jun, pada bulan Jun tahun 2011. Jadi maksudnya kita baru dalam industri ini, kita tak tahu pun tentang industri ini. Ini yang membuatkan kita tidak tahu nak tengok ke mana, ataupun nak tunjuk, nak ikut mana tunjuk arah. Okey, saya ingin tanya, tadi YB katakan bahawa standard ini akan dikenalkan kepada industri tersebut lah. Tapi baru-baru ini ada suatu isu yang penting berlaku di Pasu Kawan, di bawah Kerajaan Pakatan Rakyat di Pulau Pinang, berkenaan dengan solar panel. So, adakah yang itu juga dikenakan standard sedemikian? Saya baru saya dengarkan jawapan daripada yang berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang bahawa dia hanya kata ini diluluskan oleh pihak-pihak tersebut, tapi dia tidak kata apakah tindakan akan diambil untuk elak pencemaran seperti ini. Generasi baru-baru ini di Jizya September 2021. Saya rasa saudara tak harus elak daripada sebentar, wajah ada peluang selepas ini. Kita dengar. Saya rasa jumpa kajian sekarang bukan jumpa seperti jumpa kajian beberapa tahun dahulu. Kita tidak bekerja di dalam silo. Apa rasanya sejawat saya buat di Department of Environment, Kementerian Alam Sekitar dan sebagainya, semua disatukan. Umpamanya di dalam menilai, kita mempunyai jawatan khas yang terdiri daripada orang JAS, PTR, Kementerian Kesihatan dan sebagainya, dan kita bersama-sama melihat. Dan jika ada masalah dengan jabatan itu, maka kita akan mengubah. Jadi keputusan itu adalah bukan keputusan lembaga presiden tenaga akun saja, tapi keputusan itu adalah menyeluruh yang merangkumi semua pihak-pihak termasuk baik. Kita akan berehat seketika selepas ini. Kembali nanti saya ingin Datuk untuk memberikan penjelasan tentang leaching yang digemari tadi dan volume nadi bumi dia masuk itu. Sejurus selepas kita berehat seketika. Teruskan bersama kami.